Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. So malam ni Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So guys, hari ni hari yang kita tunggu di mana Bitcoin, Ethereum semua dah melakukan pergerakan bullish, pergerakan yang kata yang momentum yang kita tunggu iaitu breakout ataupun confirmation untuk kita melakukan breakout. So apa yang kita dah buat, apa yang Zul buat sebelum ni, yang di mana di bawah Zul sarankan untuk beli, ada yang Zul buat segala purchase, ada segala pembelian deep Zul yang buat tu sekarang dah profit lah. So yang now kita hanya tunggu saja untuk portfolio kita makin meningkat. So hari ni Zul akan bincangkan 3 coin. Yang pertama Zul akan pergi ke Bitcoin, Ethereum dan ada KuCoin. Sebab apa, di KuCoin tadi Zul buka chart ada permintaan KuCoin. Tu KuCoin buat, nanti Zul akan terangkan. Tapi apa yang tengok yang paling penting dan Bitcoin, Ethereum Zul nak tunjukkan ke manakah arah Bitcoin dan Ethereum, dan adakah kita akan dapat lagi price murah. Sebab apa, Zul akan tunjukkan sekira ini yang berlaku, jangan takut sebab ini yang kata yang better lah. Sebab apa, Zul expect akan ada drop yang drastic, tapi drop drastic ni kata normal, atau drop yang kata opportunity untuk buy lah, untuk buy yang harga kembali balik murah. So nanti kita terangkan chat. Sebelum tu let's go kita ke review di market, di coin market cap untuk tengok apa yang dah berlaku hari ni. So guys, sebelum tu rekan lagi, please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan anda yang lain untuk bantu tu dapat 1k subscriber yang pertama. Kemudian nanti anda dapatlah tengok tu punya portfolio. Tak apa-apa, ini channel Zul ni Zul buat hanya untuk itu punya sebagai sebagai dokumentari Zul je, untuk cara Zul untuk apa, sebab nanti anda dapat tengok lah apa yang Zul beli, berapa total investment. So kita kena dapat track lah, kita akan track by week. Lepas tu kita tengok macam mana performance Zul punya portfolio dan apa yang Zul buat ni adakah berhasil ataupun tidak. So guys, selagi kita tanpa buang masa lagi, kita review market dulu. So hari ni kita tengok yang ditunggu-tungguan apa price target untuk dalam 2-3 hari. Zul nampak total market kita berada di 1.8 trillion. So kita dah sampai target kita di 1.8 trillion. Kata untuk minggu ni dua resistance yang dia break, pertama 1.65, kemudian kadang kita dah sampai ke net resistance iaitu 1.8 trillion. So sekiranya ada break lagi ke atas ni, nanti Zul akan tunjukkan adakah ada berlaku lagi. So kita akan mau berlaku kenaikan lah. So untuk hari ni 1.8 trillion, peningkatan almost 10% dalam 8.81%. Sebab itulah kita tengok macam cakap, bila total market meningkat, harga coin semua akan meningkat, whatever lah Bitcoin ataupun altcoin, semua akan melakukan peningkatan. Cuma nanti kita tengok lebih detail adakah Bitcoin ataupun altcoin yang melakukan kebanyakan. So kita tengok volume, macam cakap, bila volume tu bermain dalam 100 bilion ke atas, kita akan nampak performance crypto tu better lah. Yang nanti kalau nak tengok lagi, dan seperti bila crypto market tu berada di 200 bilion ke atas untuk satu hari, masa tu memang kata kenaikan tu memang drastik lah. Orang kata kita memang enjoy profit saja time tu. So untuk dominan, untuk volume untuk hari ni meningkat juga hampir 10%, 8.93%. Untuk dominan BTC, kita tengok dalam dominan BTC 45.6. So expected tu ini 45.6, ada berlaku sedikit pengurangan, betul tak? Yes, kita tengok ada sedikit pengurangan dengan 0.22. Sebab apa, pagi tadi dalam 46.8. So ada 0.4, 0.5 macam tu, ada pengurangan sikit. Tapi tengok apa, Ethereum leading the way 20%. So macam cakap, kita ada monitor apa ni, chart Ethereum BAC, di mana Ethereum sekarang leading dalam pergerakan kenaikan berbanding BTC. Sebab tu tengok dominan BTC meningkat. So kita tengok ini BTC berkurangan, Ethereum melakukan 20% daripada 9%. So mostly kita tengok peningkatan ni yang banyak mungkin dalam Ethereum lah. So kita akan tengok harga semasa, kita akan tengok harga secara detail ke manakah harga sekarang. Kita tengok semua ni green day. Very good kan, very semangat untuk hari ni. Kita tengok sebab apa, dah lama kita tak enjoy profit macam ni. So untuk Bitcoin berada di 43.7. So macam cakap, kita perlu break kawasan 42. So pagi tadi kita pun dah break. So untuk cakap, price ni perlu berada lagi atas, sedikit atas, untuk kata lebih confirmation yang kata lebih solid lah. So price almost 44k. Nanti kita check, kita tengok paling tinggi. So price sekarang pun 4.7 lah, very good lah untuk kita mengatakan price tu akan pergi ke atas. So Zul ada net target yang atas lagi. So nanti kat chat Zul akan terangkan. So untuk hari ni Bitcoin 7.87%, weekly 4%. So hampir 8% untuk hari ni. So kita tengok Ethereum, sebab Ethereum melakukan kenaikan banyak. Kita tengok Ethereum hit kita punya target, Zul punya target di 3k. So apa selepas ni, adakah Ethereum akan melakukan kenaikan lagi? Yes, Ethereum ada lagi melakukan kenaikan. Nanti Zul akan terangkan kat mana Zul punya net target. Alright, Ethereum hari ini adalah champion untuk hari ini, 11.52, hampir 12%. Sebab itulah kita tengok
peningkatan dominasi dalam market untuk Ethereum sebanyak 20% berbanding Bitcoin lah 45, ada sikit pengurangan. So peningkatan yang banyak, sebab itulah kita tengok Ethereum melakukan peningkatan almost 3,000. So berbalik lah apa yang Zoom buat untuk 2 hari lepas. Zoom ada buy dalam 300 dalam dalam 2,000 lebih, 2,000 lebih ringgit dolar itu, 2,000 ringgit Malaysia itu Zoom invest untuk Ethereum 2 hari lepas. So berbalik lah sekarang dah ada profit. So untuk lain-lain coin kita akan beri sedikit. Binance BNB harga tertinggi untuk setakat ni selepas jatuh 50% daripada $700. So harga tertinggi untuk kata 4 bulan ni hampir 360, peningkatan sebanyak 6%. So untuk ni lah, untuk monthly 13%, untuk weekly 6%. So untuk Cardano hampir target yang tu nakkan iaitu 150. Nanti kita akan juga membeli, akan boleh pergi Cardano. Mungkin hari ni tak sempat masa, sebab apa, Zul ada lebih fokus untuk di Bitcoin dan Ethereum, kemudian ada KuCoin. So nanti Ethereum semua coin ni Zul akan forward nanti di review pagi nantilah. Sebab apa, kalau Zul nak teruskan malam ni memang jadi duration panjang. So nanti tak ada orang nak tengok lah. So Zul akan expect untuk dalam 30 ke 40 minit aja. So let's go, kita tengok lagi SRP hampir 0.85. Kita perlu macam juga SRP perlu berada dalam 85 sen ataupun 90 sen untuk kembali regain bullish. Sama kat Dogecoin masih perlu berada di 35 sen ke atas. So let's go guys. Untuk itu kita tengok lain-lain secara ringkas. 11% untuk Polkadot, Uniswap. So mostly market dalam kripto meningkat lah, disebabkan total market yang meningkat drastik daripada 1.65 trilion kepada 1.8 trilion. So guys, let's go, kita mula dengan lebih semangat video ni. So let's go, kita pergi ke chart, kita tengok apa yang dah berlaku. So pertama kali kita akan tengok dulu total market cap. So apa yang dah berlaku total market cap. So total market cap next kita ada resistance di 1.8. Yes, kita masih belum break tapi all dah sampai. So expected sekarang adalah price akan berbound lah kawasan ni. So adakah akan berlaku? Sebab apa, kita akan tengok kat sini. First kita ada first target kita 1.8 dah pun sampai. Tu sekarang apakah target Bitcoin, target crypto market. So kita tidak target crypto market ni kita expected akan kita pergi ke 4 hours. Right, 4 hours adakah akan berlaku lagi peningkatan. So untuk yang ni kalau tengokkan kita nak kata target, sebab apa, first kali kita dah break kita punya ni, ada pattern ni kata price target dia tak tinggi tapi kata dah pun sampai, kata cukup je untuk dia breakout ni. So pun dah breakout. So now price ni pergi mana? So apa yang kita expectkan, kita akan pergi ke 1.8. Ini kata untuk crypto.com. Kalau ikutkan yang tu dah sampai. So especially kita akan tengoklah dah berjaya tak break ni. Sekiranya break ni kita akan dapat kata. So now ke mana target? So untuk ini kita boleh guna Fibonacci. Untuk yang small kita ambil higher high ini, kemudian kita ambil higher low ni, kita akan draw Fibonacci. So swing low, swing high, dan kita akan dapat kita punya garisan-garisan ni. So kita tengok kat sini, ini adalah garisan kita punya 1.2 Fibonacci, kemudian kita ada garisan 1.6 Fibonacci, kemudian kat sini atas lagi kita ada 2.6 Fibonacci. So yang ini, so expected price akan bermain bound dalam kawasan ni. Right, untuk short term kita tengok pergerakan ni, kita tengok sebelum kita tengok macam mana dia kata kenaikan yang kecil ni. Kita tengok di kawasan 1.2 ni kita ada base, kemudian dia breakout, dia base. So expected next adalah major dah 1.8. Sekiranya dapat 1.8 ni, kita expected mungkin akan ada mungkin ada pattern ataupun pergerakan base kat kawasan ni. Kemudian next target kita lah di 1.9 trilion. So macam cakap lah, bila sampai 1.9 trilion tu, kita expected harga akan melakukan kenaikan. Sama ada kita tengoklah Bitcoin dan Ethereum, tapi mostly majornya kita akan tengok semua pergerakan. Tapi apa yang penting juga untuk total market ni, kita ada most resistance yang perlu kita break, iaitu ni kawasan retracement ni. So yang ini macam mana dapat, sama juga tu tarik Fibonacci, swing low to swing high tu kita akan dapat. Okay, yang ni mungkin kita kena adjust sikit. Yang ni yang lama punya tu lah. Okay, yang ni swing low, kemudian yang ini. So kat sini kita dapat garisan golden packet untuk resistance di atas 0.7 dan 0.6 di 2.1 dan 1.9. So macam cakap, price ini sampai dia break ini, kita akan potensi beras tu akan bermain 1.8. Next lepas 1.8 ialah hampir 2 trilion. So sampai 2 trilion ni, so expected probably kita akan ada sedikit rejection yang kata rejection yang positif. Sebab apa? Dalam market, sebab apa? Market telah melakukan kenaikan yang drastik tanpa berlaku retracement. So apa yang expected, kita boleh akan berlaku retracement bila sampai di kawasan ni. So retracement tu sampai mana? So kita tengok kita ada very good support kat sini.
good support sini. So sekarang kita ada dua target untuk kat mana dia akan jatuh paling bawah. So yang pertama kali, yang tu dia akan delete dulu, yang ni, yang lama ni dia akan delete dulu, dan yang ni pun delete. So now, apa yang Zul expectkan akan berlaku di total market sekiranya price itu terus melakukan kenaikan dan berjaya sampai di 9, Zul expect akan ada sikit rejection. So yang pertama kita akan ambil swing low to swing high untuk sampai sini, kita tengok price break atau tidak. Sampai break tu kita expect boleh lagi total market kembali jatuh balik ke kawasan ini dalam 1.4. So kalau tengok 1.4, kita expect semua coin ataupun Bitcoin, altcoin semua ni akan melakukan retestment. Kata walaupun melakukan jatuhan tu adalah kejatuhan yang siap untuk melakukan another net buran lah, macam cakap lower low, higher high, lower low, higher high, lower high, kemudian buat higher high. So pergerakan tu masih boleh berlaku. So net lagi expected mungkin boleh lagi kalau kita tak ambil yang ni, kita ambil daripada atas sikit, daripada ni swing low ni ke atas. So sepatut juga kita boleh nampak ke kawasan ini. So tengok link dengan kita punya kawasan kuarter support horizontal. So ini point ni kita perlu tengok. Point ni tu akan lock. Kita akan monitor lah time by time. Tapi untuk price ini masih lagi untuk kotak ni masih lagi belum kita guna. Kita guna bila price itu dah sampai sini dan kita tengok kat mana rejection tu. Bila kita ada nampak potensi untuk berlaku rejection, kita expect price tu boleh jatuh lah di kawasan ini 1.6 ataupun 1.4 punya rejection. Kata mostly kalau kata lebih sihat tu price tu jatuh di kawasan ni. Sebab apa? Kita ada very good support kan ni, boleh jatuh di kawasan ni lah, boleh jatuh kawasan ni dan melakukan kenaikan untuk kita punya cari balik momentum untuk break kita punya kawasan resistance 2.2. Kemudian expected semua coin akan melakukan kenaikan dan buat all time yang baru. So itu yang boleh nampak di crypto market. So crypto market masih lagi di total market. So total market ada lagi orang kata kenaikan, cuma kita tengok probably akan ada rejection lah kat sini. Macam sebelum ni kita tengok price berada di 1.6 dan berlaku rejection. So now sedikit lagi untuk sini 1.8, probably kita akan ada sedikit atau buat pattern. Semua pattern boleh cuba kita tengok, kemudian barulah ada untuk kata total market mungkin agak cooling down sama sideway ataupun ada pattern-pattern. Nanti kita tengok bila jatuh ada pattern, kita akan share kan di Facebook sekiranya ada di berlaku pattern yang menarik. Kemudian kita expect price akan buat another momentum untuk break 1.8, kemudian kita pergi ke 1.9 dan bila sampai 1.9 ni Zul expect kita akan buat berlaku reaction. Sebab apa? Selepas hampir 4 bulan kita tak pernah test lagi kata resistance ni, belum lagi pernah test. So untuk first time test, Zul expected price tu akan berlaku sedikit rejection. So rejection tu banyak sikit tak pasti, tapi expected tu kalau kita perlu confirm dulu kat mana high ni, kemudian baru kita tarik Fibonacci untuk kata sekadar kata illusion. Kita expected akan sampai di kawasan ni dan kawasan ni. Sebab apa? Kita expected higher high sini. Bila kita tarik Fibonacci antara swing low ni dan swing low ni, kita akan expected dapat guna paket di kawasan ni dan kawasan ni. Dan kita tengok link lah kita punya dengan horizontal punya support. So apapun kita tengok total market masih lagi melakukan kenaikan. So itu total market. Let's go kita pergi ke dominant DPC. So kita tengok dominant BTC macam mana. So paling kita akan pergi ke daily. So daily masih lagi bercakap total dominant probably akan berlaku hari ni kita tengok berlaku pengurangan. Berlaku pengurangan walaupun berlaku pengurangan untuk walaupun cakap dominant BTC berkurangan, tapi harga BTC tetap melakukan kenaikan. Cuma kenaikan tu hanya kenaikan yang sedikit lah berbanding Ethereum. Sebab Ethereum dominan meningkat. Tu kita tengok Ethereum melakukan kenaikan. So macam selalu cakap lah, apa pun tak kisah pun, janji total market naik, dominan BTC turun ataupun naik, harga BTC stay naik, cuma bergantung pada dominan. Kalau dominan tu meningkat, kita expect harga BTC yang naik cepat. So untuk hari ni kita tengok market cap meningkat, dominan BTC berkurangan sikit untuk satu candle. Tengok Ethereum melakukan peningkatan. Sebab tu kita tengok hari ni banyak coin yang melakukan peningkatan ni adalah altcoin, terutama yang major. Kita tengok BTC, kemudian kita tengok altcoin lah. Contoh tadi di Binance, di Cardano, dan semua melakukan kenaikan yang banyak lah untuk hari ini. So itu disebabkan dominan BTC berkurangan. So kata bila dominan BTC berkurangan, itu adalah masa untuk altcoin. So adakah akan berlaku lagi? So expected kat sini kita tengokkan untuk one day over untuk di stock RSI di oversold. Kemudian yang ni di kawasan 50. Ini dia kawasan 50. So apa pun berlaku, boleh lagi break out ke bawah. Sekiranya berlaku break out bawah, kita expected untuk harga Bitcoin mungkin akan buat kenaikan, tapi kenaikan yang slow. Tapi untuk altcoin akan melakukan kenaikan lah. Sebab apa? Sebelum ni macam juga
Bitcoin naik daripada 28k ke 40, hampir sekarang 45k. Altcoin masih lagi belum melakukan sebarang pergerakan. Untuk hari ini pertama kali kita tengok pergerakan selepas Bitcoin melakukan 28 ke 80, 40, hampir 44k. Sebab tu cakap sekarang BTC dominan berkurangan. BTC hanya sideways, orang kata buat cooling down. Kemudian inilah masanya untuk hari ni kita nampak, orang kata pertama kali lepas kita tengok Ethereum jatuh, untuk altcoin jatuh, sekarang altcoin dah kembali bangun lah. Semua sedang melakukan kenaikan. So macam cakap, Bitcoin naik, Bitcoin rehat, Ethereum naik, Ethereum rehat, kemudian kita tengok lepas ni altcoin. So Ethereum dah naik, so sepatutnya sampai 3000, mungkin kita akan ada bounce balik 3000 ke 2.7k tu. Kita ada sedikit resting untuk kat Ethereum. Kita tengok Bitcoin dan Ethereum akan resting, kemudian kita tengok altcoin yang lain bawah-bawah ni akan melakukan kenaikan. So lepas habis tu kita akan expect untuk Bitcoin pula, Bitcoin akan melakukan balik dominan Bitcoin akan meningkat, kemudian tengok harga Bitcoin pula akan melakukan peningkatan. So cycle dia lebih kurang macam tu je. Anda boleh monitor lah untuk pergerakan orang kata cara-cara, orang kata apa tu, history pergerakan market token tu, cycle dia lebih kurang macam itu. So lagi kita tengok, let's go kita pergi ke Ethereum dominan. So Ethereum dominan cakap kita ada target di kawasan 22. So macam cakap, kita ada lagi kenaikan yang drastik di Ethereum. So nanti Zul akan tunjukkan di Ethereum manakah next target dan juga Bitcoin di manakah next target. So guys, let's go kita pergi ke main chart kita. Yang pertama, ibu king of all coin, so ialah Bitcoin. So pertama kali yang kita perlu realize ialah Bitcoin dah pun break kita punya trend line. So kata kat sini confirmation daily pun dah confirm. Inilah chart daily. Tengok daily pun dah confirm. Dan yang paling penting kita confirm break atas yang kata trend line resistance tu, double confirmation. Sebab juga very bullish. Sebab apa, kita dah buat daripada pergerakan downtrend, sekarang kita dalam pergerakan uptrend. So permulaan uptrend. So kata siapa nak buy tu boleh, tak rasa buy dulu sikit. Orang cakap jangan all in. Sebab apa, kita dalam market apa pun berlaku, mungkin hanya fake out kemudian berlaku balik ke bawah. So apa yang kita worst case, sekiranya price tu jatuh balik ke kawasan bawah trend line ni, kita akan kembali balik bearish lah. Orang kata kalau ini berlaku sentimen dalam market very lah, sepatutnya price akan jatuh dengan laju lah sekiranya break balik bawah ini. So apa dalam market, orang kata jangan all in. Setiap pembelian tu ada saja, anda buy dulu sikit. Kalau profit durayan, ada lagi retracement, kita buy sikit. Masa sama juga jatuh, bila jatuh kita jatuh di dip, kita buy sikit. Dan kalau ada jatuh lagi, kita buy lagi. So anda takkan kehabisan modal lah. So aku kata dalam market jangan tamak. Anda perlu step by step buy tu, jangan kata all in semula. Bila all in semua tak boleh, anda all in tak masalah. Anda masuk ini RM10,000, anda biarkan, anda tunggu 2-3 tahun barulah tengok balik. So kalau nak buat macam tu boleh. Tapi kalau anda nak expected untuk tengok by week, by month, untuk mungkin bulan ni dah ada profit sikit, bawa keluar 10%, tu nanti bulan dalam masa bulan tu anda masuk sikit, mudah hujung bulan anda masuk keluarkan 10%. tu yang tu anda boleh kena buat macam tu cakap lah. Anda perlu kata masuk sikit, jangan all in. So itu saja. So tengok Bitcoin daily ada confirmation. First kali kita dah ada confirmation. So now ke manakah arah pergerakan market. So akan pergi 4 hours. So akan terangkan sedikit ke manakah arah pergerakan market. So untuk market sekarang ni, yang pertama pagi tadi Zul dah buat satu trend line. Kita ada satu trend line. Inilah trend line bearish. Sekiranya price tu break ini, kita akan expect price tu akan kembali balik momentum bullish, tapi masih lagi dalam kawasan bullish. So macam cakap, kita akan kenaikan. So untuk ni expected price tu perlu melakukan kenaikan lagi. Sebab apa, kata sekiranya jatuh ni, kita jatuh balik di bawah trend line ni, jadi fake out. Bila fake out tu, sentimen ni akan kembali bearish lah. Kata bearish tu, orang kata tak, kita kembali balik dalam bearish market. So untuk apa yang berlaku, yang pertama lagi kita ada double bottom. So sebelum ni kita ada double bottom, sudah breakout. So hari ni siapa ingat lagi dalam 3 bulan, dalam bulan 4 atau bulan 5 tu ada expected zone untuk tengok double bottom yang lebih besar ini. So yang ini double bottom ni. So hari ni kita dah nampak double bottom ni dah terbentuk, iaitu yang ini. Zul tak realize sebenarnya. Sebab apa Zul terlalu fokus untuk double bottom ni, Zul tak ingat dah yang double bottom yang lama ni. So now kita ikut double bottom ni. So ini double bottom yang ini. So ikutkan sini dah breakout dan berlaku. So apa yang Zul ni, mungkin yang ni tak cantik lah kita nak ambil dalam backup. Tapi apa yang Zul nampak ialah kita akan probably kita akan nampak couple handle. So apa couple handle tu ialah, couple handle ialah orang kata pattern yang berbentuk cup. So ini cup, ini adalah couple handle. So couple handle kat mana price target tu. So akan draw satu line tu dari sini ke sini.
Kat sini kan Zul akan buat. So ini adalah satu pattern baru. So mungkin yang masih baru mungkin tak pernah tengok lagi Zul draw ni, tapi masih dah siapa dah lama ikut Zul pada mula. Zul ada buat juga couple handle ni. So ini couple handle. So macam mana kita nak ambil price target dia? Pertama kali kita akan ambil bottom. So swing low, ambil bottom dia, kemudian kita ambil trade. Anda boleh ambil macam ni juga, tak masalah. Macam ni. Dan kita tengok point of breaking kat sini. So kenapa dia pakai candle? Dia ibarat bentuk cawan lah. Kata ini cawan dia, ini pemegang, itulah cup dan handle, cup handle. So now expected tu price akan sampai di 56. So sama untuk di 4 hours kita dah pun breakout. So untuk siapa-siapa untuk melakukan pembelian, sekiranya price tu buat retest balik di kawasan trend line ni, anda boleh buat pembelian lah. So jangan lock in, kata buy dengan strategi buy sedikit dalam berapa yang anda deposit macam ni lah, 10% pada total modal. Kemudian biar expected tu bila lepas ni kita akan melakukan kenaikan. So untuk aku kata retest dia betul-betul di kawasan atas resistance, very good lah, very strong resistance yang bawah ni melakukan kenaikan. So next target kita untuk pattern yang lebih besar ialah dua ada couple handle, iaitu sampai ke 5.6, iaitu kembali kita punya dalam kawasan major resistance. So itu untuk berkan yang lebih long term, maybe dalam ambil masa 1 bulan 2 bulan untuk sampai, itu tak pasti, bergantung pada kekuatan mental, kekuatan buran. So now kita tengok yang lebih short term, ke manakah arah pergerakan untuk ini, untuk short term mungkin dalam 2-3 hari ni, ke manakah arah pergerakan market. So untuk pergerakan market macam biasa kat sini, sama juga di total market, swing high swing low, kita buat swing high higher high higher low. Now ini dah lower low higher high dan buat lower low. So ni expected buat higher high. Kat manakah higher high tu? Kita expected macam biasa kita gunakan Fibonacci sebagai Zul punya tool. So selalu guna Fibonacci untuk ramalkan ke manakah arah pergerakan market. Tu swing high to swing low, kita akan dapat kita punya price di sini 1.2. Dia akan buat ni low, dia akan ubah color sikit. Okay, dia akan ubah ketebalan dia 2, 3, mungkin 3 kot. Okay, then sebab apa ini sementara dia akan delete. Mungkin dia akan tinggal, tengoklah macam mana. So kita tinggalkan ini untuk next kita punya kata sebagai kita punya tanda arah lah. Okay, ini kawasan biru tu. Sebab apa kawasan biru tu kita ada kawasan biru dan 2.6 di kawasan ini. So tanda lagi 2.6. So ni mungkin sementara je, tapi kita tengoklah pergerakan tu. Selagi dia ikut follow ni, kita akan follow sampai dia dah tak ikut garisan ni, barulah kita akan delete. So kenapa di kawasan biru ni 1.6, yang ni kita delete sampai 6 ya. Okey, dua garisan biru ni kenapa kita ada juga bila price break kita punya resistance, minor resistance antara 0.6 0.7, kita akan price target kita di 1.2 dan 1.6. So 1.2 dalam 44k, 1.6 dalam 46.4k. So expected sampai ni. So kalau nak tengok macam mana kita tengok trendline ni, aku kata legit ataupun kita boleh pakai. So kita boleh backtest. Apa tu backtest? Kita akan pergi ke belakang-belakang, kita tengok kat manakah price itu sebenarnya dia kat mana price itu hit di belakang. So kita tengok bila price itu kita buat draw 1.6, kita tengok dia betul-betul break kawasan, kata break ini, tengok sampai sini berlaku reaction. Tu kata kawasan ni adalah kawasan penting lah untuk kilometer. So line ni pun adalah amat line penting, sebab line ni berinteraksi lah dengan ni. Bila sampai sini dia bounce breakout, sampai sini dia bounce dan breakout. So kata 1.6 ataupun 2 ni adalah legit lah kita pakai. Tu sama juga di belakang ni, kalau kita back test kita tengok 1.6 tu, kita tengok kata berlaku base ke ni. So sini pun kalau 1.2 ada sedikit base untuk ini. So kata legit lah kita pakai, walaupun line ni amat penting untuk kita monitor. So dia akan bereaksi lah dengan price ini di pattern ni. So macam tu tengok. Untuk sekarang ni kita tengok price itu sedang bereaksi dengan 1.2 Fibonacci. Now the expected, kita expected mungkin ada bounce sikit kawasan ni. Macam juga ni, ikutkan sini adalah ni. Kita ambil juga yang ini satu. Baik, kita ambil yang ni. Ataupun yang ni patutnya tak payah pun, sebab apa kita dah ada satu line biru ni. So dia akan delete dia punya ni. So, kita nampak lebih jelas. Okey, kat sini. Kemudian kenapa dia akan drawkan satu kata small untuk yang ini. Okey, so yang ini adalah kata first kali kita ada major resistance, yang ni dah break pun. Tengok sekarang ni kita ada minor resistance, mana yang kita nak tengok arah pergerakan market.
price jatuh dah pun break ini, break resistance ni, kemudian cakap bila break resistance kita expected price tu akan sampai di 1.2 dan 1.6. So untuk price target kita yang pertama dah pun sampai di 1.2, now expected kita sampai 1.6, dan kita tengok back test lagi 1.2 dan 1.6 lah, very aku kata strong kawasan yang aku kata ada sesuatu lah tu, aku kata back test tu kawasan base lah. So expected tu mungkin kita akan berlaku rejection. Bila berlaku rejection di kawasan ni almost dalam 42.5k. So sekiranya anda nak tambah aset dalam Bitcoin, anda boleh buat pembelian di kawasan ini. And then sekiranya price tu terus melakukan ke atas 1.6, anda nak net position boleh, sekiranya price tu buat rejection di 1.2, anda boleh melakukan lagi tambah. So orang kata step by step, buy naik, buy naik, buy naik. So itu je kata masa untuk kenaikan kita expected tu lah. Ni untuk kita short term, perlukan kita tengok adalah selagi price itu follow kita punya, kita akan boleh follow. Tapi untuk long term, apa yang kita tengok long term ialah pergerakan yang lebih besar, iaitu pergerakan sampai di kawasan, inilah kawasan kita punya major resistance, iaitu yang ini. So yang ini kita tengok kawasan rejection tu, kena swing. Another kata big resistance kata yang kita boleh monitor ialah ni, swing low to swing high. So kita akan dapat kita punya kat sini kita akan dapat kita punya Fibonacci retracement iaitu ni 0.67. So price belum juga, price perlu break yang ini, break yang ini, kemudian bila break ni kita akan dapat 1.2 dan 1.67 kita, iaitu all time high baru. So ingat all time high kita 65k. So sekiranya break kawasan resistance ni, kita akan ada confirmation bahawa price tu sedang ingin membuat pergerakan price ataupun all time baru. So all time baru kat mana? Bercakap price target tu macam biasa 1.2 di 74, 1.6 di 86. So ini untuk yang lebih besar untuk retracement. So untuk short anda tengok macam mana power tak powernya Fibonacci ni. Kat sini tadi kita tengok macam mana price itu bereaksi bila price itu break kata risk minor resistance. Tengok ini break ini, kita tengok 1.2 dah sampai, now net expected lah 1.6. So okay, lepas lagi 1.6, 2.6, 3.6 dan 4.6 lama 9. So ini kata yang lebih pergerakan kecil, untuk pergerakan lebih besar kita ada lebih target lah. So itu yang berlaku. So ingat macam cakap tadi, price masih lagi bound kat bawah, price masih lagi boleh bound ke bawah bila price itu sampai, Zul cakap macam ni, pertama kali price bila test untuk yang ini. So do expected apa yang akan berlaku, price boleh melakukan rejection kat ni bila rejection bawah. So rejection tu sampai mana, so itu akan drawkan Fibonacci. Sama juga tadi macam di total market, sama juga kita akan expected dua ada berlaku. Right, pertama kita akan kita andaikan bahawa price itu all time high dia sampai almost di kawasan ini. Right, expected ni. So bila sampai kawasan ni, kita tengok adakah price tu sekiranya ada momentum kuat, price akan terus melakukan kenaikan. Sekiranya kita ada rejection ni, kita nampak ada kenaikan dan berlaku sikit rejection, kita ada nampak pergerakan higher high, lower low, higher low, lower low, itu expected akan melakukan bawah. So sampai mana bawah tu, kita expected yang pertama kali sama juga, swing high to swing low, kita akan expected probably price tu boleh jatuh di kawasan ini. Right, kawasan ini, kemudian another lagi satu macam sama juga, swing low ini tu expected boleh sampai di kawasan ini. So sekiranya ke depan, maknanya tak berlaku, sepatutnya tu tak tunjuk pun tak apa. Tapi untuk anda dapat gambaran pergerakan price ke depan tu macam mana, sekiranya macam kita ada beli kat sini, price tu melakukan dan berlaku rejection, so apa yang nampak ni adalah another opportunity untuk kita buy. Sekiranya price itu ni jatuh ni, kita buy lagi, jatuh sini kita buy lagi. Tetapi sekiranya price itu melewati kawasan ini, jatuh bawah lagi, kita akan spend bad news lah. Sebab apa? Orang kata gagal untuk break ini, dan expected untuk itu price akan buat another pergerakan lebih besar lah, iaitu higher low, higher high, lower low, higher low, kemudian expected another lower low. So ini yang back case. Selagi price tu belum baja break 64 ataupun lepas resistance ni, selagi lah kita ada lagi yang kata bear masih lagi diam-diam lah untuk price sampai ke bawah. So apa pun kita tengok dalam market, step by step masih jauh lagi pergerakan tu. Sekarang kita hanya ada pergerakan untuk melakukan kenaikan ke atas, dan kita ada double bottom couple candle lah untuk price target 56. So nanti kita monitorkan kerana bila sampai kawasan ni, nanti tu akan inform lah adakah akan melakukan reaction bawah ataupun price melakukan ke atas. Cuma sekarang kita akan nampak iaitu price mostly lebih menuju ke atas. So siapa yang ada pergerakan bawah tu nak tambah aset untuk dalam Bitcoin, macam cakap, whatever price retracement dalam kawasan ni, anda boleh buat di chart anda, buat trend line, buat ini couple handle. So whatever price sentuh dalam kawasan ni,
Anda kawasan ni anda boleh buy lah. So untuk yang ni tu akan delete dulu sebab semak je kalau kita aku tak confirm lagi. So yang ni pun kita boleh kini kita reject je. So ni kita ada ni, mungkin yang tu boleh monitor sebab kita nak monitor line biru ni. So seperti mungkin akan sampai 45, 46 ni kawasan sini, price mungkin akan buat rejection sikit. Bawah ni anda boleh buy, boleh masuk sikit position untuk long term, pergerakan long term. Kemudian seperti price tu akan melakukan 1.6 ke 46. So itulah, adakah break atas lagi ataupun buat lagi ke bawah. Sekiranya price to break ini, kita seperti price to probably akan sampai di kawasan kita punya 2.6 tadi dalam di 5.6. Orang kata tepatlah dengan kawasan tu di kawasan kita major resistance. So kenaikan ke atas, so beli guys, berlaku lagi. Kita tengok apakah pergerakan untuk Bitcoin untuk seterusnya. So itu yang kita tengok untuk Bitcoin. Lalu kita pergi ke Ethereum pula. So Ethereum sama juga, dia akan clean dulu chart-chart ni. Yang ni lama ni, data-data ni kita tak boleh pakai dah. So now kita akan sama juga di Ethereum. Sebelum ni tu ada double bottom. So double bottom ni, now kita seperti kalau ikutkan sini, kalau nak buat couple handle pun boleh sebenarnya. Couple handle ni kalau ikutkan yang ini, cuma yang ni tak cantik lah sebab apa, dia dah break bawah ni. So yang ni seperti tak perlu kita buat couple handle, tapi tak perlu couple handle pun untuk makan dia sebab apa, kita ada another price lah. So yang ni kita dah complete. Yang complete untuk double bottom ini dah complete, dah sampai. So kita delete. Yang ini pun seperti dah sampai, dah delete, boleh delete. So now kita seperti net lah. Net apakah kata chart pattern seterusnya. Pattern seterusnya untuk Ethereum. So kat mana kan target? So macam cakap, Ethereum dah pun melepasi kawasan 3K. So kita perlu tunggu pukul 8 lagi. Sekiranya pukul 4 hours break, candle ni close atas ni, kita ada confirmation lah price tu akan melakukan kenaikan ke atas. So yang ni kita boleh tukar kepada support dah. So tengok adakah support ni bertahan, ada gagal bertahan, kita akan kembali balik ke 2.7. So ke manakah retestment kawasan buy kita net. So apa yang kita tengok sini, macam pertama juga di Ethereum, dan BTC ni kita ada net resistance lah, di resistance yang paling besar lah untuk Ethereum. So macam juga kalau tu tarik swing low, swing high to swing low, tu tengok price itu macam mana berinteraksi dengan line Fibonacci ni. Lepas naik. So now expected tu kita pun nak ikutkan Ethereum ada satu line ni, base-nya ni dah breakout. So kita dah tak ada sebarang kata gangguan untuk melakukan kenaikan untuk sampai di 3.3k. So net target Zul adalah di 30k. Kemudian di 30k macam cakap, kita dah dalam 4 bulan kita tak pernah test lagi resistance ni. Zul expected bila sampai kat sini kita akan berlaku rejection tu banyak tu sikit tak pasti, tapi untuk sebagai kata kita tahu kat mana retestment, orang kata worst case retestment dia sama juga dia tadi. Zul akan tarik Fibonacci swing low to swing high, paling harga tinggi expected sampai 34k. Tu expected untuk harga boleh jatuh sampai di bawah ini. Untuk orang kata walaupun price tu daripada 3k jatuh balik ke 2.3k, inilah kejatuhan yang sihat. So bila jatuh ni adalah kata very good position untuk buy. Mencakap mungkin kat sini boleh buy banyak sekali dalam 20 ataupun 30%, tak lebih pada 20, 30, 40% lah. Tak 50% tu terlalu banyak, atau 40% ke bawah lah anda boleh buat penilaian nanti. Sekiranya nak buy kawasan ni, anda boleh buy sikit banyak. Sebab apa, pergerakan ni adalah lower low, higher high, higher light, lower low, higher high, lower high, kemudian buat higher high untuk kata Ethereum kembali balik cooling down, ambil momentum untuk break kita punya resistance. So kalau break resistance, tahulah break resistance tu sampai akan sampai mana. Pas akan cuba untuk sampai kita punya target di 1.2, 1.6 LSD 6k dan 5k. So untuk long term macam juga, untuk crypto ni kita perlu buy untuk long term. Bila buy untuk long term ni, kita akan selalu profit lah untuk long term. So ni 4 hours apa yang berlaku di market. So kita tengok kat sini, kalau kita tengok, kita buat sama juga di Ethereum sama dengan Bitcoin tadi. Kita ambil yang ni, swing low ni, swing high ni, kita tengok adakah price tu dah sampai kat mana untuk price tu. So expected yang ni mungkin sedang menuju ke 2.6. Kita tengok swing high to swing low. So kita nampak sini, right, price itu kita akan buat juga line kat sini. Ini adalah line kalau ikutkan tadi. Ini adalah 1.6. Kemudian ini adalah 1.2. Ini adalah 2.6. So kita tengok kat mana. So kita tengok ini, point biru ni, price tu betul-betul berinteraksi dengan kita punya Fibonacci retestment. So macam sama juga tadi, so akan tarik dulu box. Alright, mana resistance untuk yang ni, swing higher high dengan lower high.
So ini Fibonacci, retracement Fibonacci. Dia dah pun breakout. Bila breakout tu akan tukar color dulu. Tu yang ini, kemudian yang ini. Kita tengok dah pun breakout, kemudian breakout kita tengok price itu betul-betul berinteraksi lah. Mungkin terlalu besar sangat dulu ini. Okay, kat sini nampak. So kita tengok ni pergerakan kat mana price tu dah bound di kawasan 1.2 dah pun sampai 1.6 dah pun sampai breakout 1.6, kita akan net target di 2.6. So price betul-betul berhenti di 2.6. So 3k. So expected growth sekiranya price tu berjaya break 2.6 ni naik atas, kita expected price tu akan dapat ke 36. Dan 3.6 tu betul-betul link dengan kita punya orang kata retracement lebih besar di kawasan bawah ni, expected 35. So adakah price tu akan sampai? Betul boleh. Sebab apa? Kita dah pun break kawasan ni. Do expected price tu perlu buat sedikit pattern ni, maybe pattern kecil untuk single triangle untuk breakout 26. Kemudian dari sekiranya kita tengok untuk orang kata pergerakan lebih kecil, sekiranya price itu berjaya break 2.6 ni, 2.6 Fibonacci ni, kita expected price tu akan bermain antara ni lah 3k kena ni. So price tu akan bermain dalam kawasan ni pula. So macam cakap, bila sampai 3.6 ni untuk di kata retracement ni, the expected price akan berlaku rebound. So macam jangan juga bila orang kata price yang besar ni, selalunya Fibonacci antara kawasan 3.6 dan 42 kita kena berhati-hati. Sebab apa? Bila 3.6 46 ni kita akan potential untuk melakukan retracement yang banyak, mostly dalam 50 ke 60%. So sebab tu cakap kita kena berhati dalam market. Bila sampai kawasan ni, dua expected akan melakukan atas tu. Ingat ini hanya retracement kecil, tak masalah. Retracement kecil kita akan ambil opportunity untuk sebagai untuk buy lagi. So sama juga tadi macam cakap, ke manakah harap bergerak. So yang pertama ni kita ada sekiranya price tu sampai di kawasan ni, dua expected akan berlaku reaction lah 50-60%. So 56% tu kat mana? Selalunya kita akan guna Fibonacci swing. Kita akan tarik yang ini. Alright, swing high, swing low to swing high. So first kita akan dapat sini. Kemudian another target, boleh juga tak jatuh sampai bawah ni, kita ambil another swing low yang tadi. Yang ini point kita ambil tadi. So point ni legit. Sebab apa? Kita tengok bila kita tarik Fibonacci untuk ini, price ini orang kata dia bergerak ikut ni tu, ikut Fibonacci ni, ikut dengan tepat. So which is point kita ambil ni boleh legit lah, legit sebagai kita boleh ambil point untuk tarik Fibonacci. So net probably akan jatuh dalam 2 point ni. So sekarang kita ada 2 opportunity untuk buy. So sekiranya price tu jatuh di dalam kawasan ni, kawasan box orange kita ni, box orange kita ni dalam ikutkan dalam, kalau zoom in ikut price dia, sekiranya price yang ni tak boleh confirm lagi, jangan pakai lagi. Bila price tu sampai di kawasan ni, kita tengok ada rejection, nanti tu akan tahu adakah boleh pakai. So bila sampai kawasan ni, dua expected price akan jatuh sampai mana? Kita expected jatuh sampai dalam ni lah kawasan 2.7 dan 2.6. So boleh buy sedikit. Kemudian sekiranya price tu jatuh lagi bawah 23 ke 21, masih boleh buy. Sebab apa? Jangan risau, walaupun price tu berlaku rejection besar ini, expected masih lagi ada pergerakan bullish. Sebab apa? High lower low, higher high, kemudian lower low high untuk cooling down, buat another momentum untuk melakukan. Apa yang kita perlu risau ialah sekiranya apa yang perlu kita tahu, sekiranya price itu breakout bawah last ini. So ini kata last support, macam cakap ni untuk ini adalah last support. So bila sampai sini kan expected price boleh balik ke kembali 1.6. So sekiranya break ni kita expected price akan lebih worse lah, jatuh lebih worse pada ni. Sebab apa? Kalau ikutkan kat sini, kita tengok macam sama kat Fibonacci, kita dah buat pergerakan, orang kata pergerakan downtrend yang lebih besar lah. Tu ni higher high, lower low. Alright, buat higher high, higher low, kemudian lower. So expected kita akan another satu pattern lagi downtrend yang lebih besar lagi macam ni. So kata itu worst case. Macam tu expected untuk worst case tu ke depan. Tapi apa pun untuk sekarang ni terlebih kepada untuk momentum kenaikan lah. So adakah worst case tu berlaku tak pasti. Tapi untuk worst case pun kita perlu confirmation price tu perlu break bawah ni, barulah kita ada confirmation untuk kata sekarang ni kita kembali balik dalam kata downtrend yang lebih besar. So apa pun dalam market masih lagi belum, itu hanya andaian. So dalam market sekarang ni kita enjoy the profit. So now kata pergerakan market adalah lebih bullish untuk melakukan kenaikan. So point-point entry tu kita dah ada. So tunggu aja, layan dulu profit, nanti opportunity bila buy kuasa tumbang, barulah kita akan masuk balik opportunity untuk buy. So nanti tu akan delete yang ni. So itulah orang kata opportunity untuk kita buy next buy kita. So sekarang apa yang perlu kita buat adalah layan saja profit. Sebab apa?
di belakang-belakang ni kita dah buat melakukan pembelian tu. Untuk siapa yang masih baru dalam market, tak ada kripto, tu macam juga nasihat, anda boleh buy, masuk saja di mana-mana entry, tapi jangan all in. Contohnya anda ada RM1,000, untuk hari ni anda masuk je exchange, buy terus RM100. Contoh anda ada RM1,000 untuk labur dalam Ethereum, jangan all in RM1,000 di Ethereum tu, almost buy dulu 10%, buy dulu 100, tengok harga macam mana price. Sekiranya price tu naik, anda untung. Sekiranya price jatuh bawah lagi, anda akan buy dan buy. Orang kata collect more sikit-sikit untuk long term, untuk punya investment. So itu Ethereum. So next guys, let's go, kita pergi ke chart di KuCoin. Sebab apa di KuCoin ada yang subscriber tu minta ni. So KuCoin kita ambil ni. Siapa tahu KuCoin ni? KuCoin adalah another exchanger macam Binance lah, macam Binance, macam Crypto.com, macam Huobi. Tu dia exchange yang ada coin ni. So untuk ini macam biasa kita akan buat, tengok chart. Okay, chart dia very cantik, very good sebenarnya, lebih kurang macam Binance. So selalunya chart yang exchange ni very good lah. So untuk KuCoin ni, kalau tengokkan kat sini, dia akan tarik swing low to swing high, swing low to swing high tu kat sini, expected sini dia akan pergi 4 hours. Tu tengok lebih detail, swing low, swing high tu kat ni. Swing low kita dapat last untuk support untuk KuCoin lah kawasan ni. Expected price dah pun jatuh. So macam cakap, whatever price dalam kawasan ni very good buy lah. So siapa ada buy dalam kawasan $7 ke $5, anda dapat, orang kata very good price lah, very good price untuk long term punya pergerakan. So ini kita dapat senang, kita tengok pergerakan itu melakukan ke atas, ke manakah arah pergerakan market dan poin-poin yang perlu kita tengok. So untuk KuCoin, pernah juga kita kena tarik Fibonacci, swing low, swing high to swing low, untuk kita dapat kita punya retracement. So ini expected, dan kita akan tarik kita punya resistance. So macam cakap, bila price itu sampai di kawasan resistance, break resistance, kita akan percaya dia akan buat pergerakan price yang ke atas dan memerlukan target-target yang baru. So macam inilah contoh yang terbaik. Inilah contoh terbaik daripada kita sembang Bitcoin dan Ethereum tadi. Inilah contoh terbaik. Macam juga sama juga kita tengok apa berlaku di KuCoin. KuCoin berada di pada bawah, naik melakukan drastik, kemudian sampai first touch untuk sampai di kawasan ni. Apa yang berlaku? Price tu terus melakukan rejection tu. Sama juga dari di BTC atau Ethereum, sekiranya sampai di BTC dalam 56k, 50 ke 56k, di Ethereum hampir ke 3.4k. So kata sampai tu price expected price akan melakukan rejection tu. Rejection lah kita akan tengok di Bitcoin dan Ethereum. So jangan takut dengan rejection tu. Rejection adalah sebagai opportunity untuk kita tambah lagi untuk dana. So kalau anda nak bawa keluar sikit modal, boleh lah. Orang kata beli kat situ, mungkin bawa keluar sikit dalam 20% untuk Ethereum dan 20% Bitcoin. Untuk probably yang itu pun probably Zul akan buat jugalah. Mungkin Zul akan bawa keluar sedikit dalam 20% untuk gunakan 20% tu untuk buy di kawasan di bawah. So untuk tengok, sebelum yang tu turunkan lagi, kita akan buat dulu sedikit charting untuk tanda-tanda arah tu. Untuk KuCoin, right, pertama kali dia akan tengok kat mana dia punya price target yang price target opportunity. Yang pertama kita akan yang ini, dalam yang sekiranya break resistance, dia boleh sampai ke price yang paling tertinggi. Ikutkan kat sini net salah antara $24, $29, kemudian yang $26, orang kata ni adalah net murah untuk KuCoin, harga paling tinggi. Dan bila sampai 36 kawasan ni, kita kena berhati-hati. Bila masa kawasan 36 ni boleh buat rejection balik antara 50. So expected paling tinggi adalah $60 ke $70. So macam cakap, siapa ada buy di kawasan 5 atau $5-8, anda boleh hold aja untuk long term. Dan sekiranya ada lagi rejection sampai bawah ni, anda buy lagi. Dan expected untuk long term, kita akan sebelum net retracement, orang kata net season, probably sampai 60 ni anda boleh buat keputusan lah. Maybe anda boleh bawa keluar dalam 90%, ada betul-betul modal 90% punya investment tu, tinggal 10% je. Dan nanti 90% tu lagi, bila ada retracement balik, retracement tu probably akan sampai ke 30 ke $24 balik. So kat masa itu anda masuk balik 90% yang bawa keluar tadi, masuk kawasan ni. So dengan itu, secara tidak langsung anda tambah lagi aset, dan expected bila berlaku lagi kenaikan lebih tinggilah daripada 80-90. So itu yang kita tengok sekarang. Untuk yang ada small resistance, kita akan ambil yang ini. So inilah resistance untuk KuCoin. Yang ini kita lock, kemudian next ini. So ini tak jadi resistance, ni dah jadi support sebab apa dah breakout. Kita lock. Sama juga yang ini pun ialah kawasan resistance. So box ni tak perlu kita monitor lah, kita hanya monitor box orange ni. So line pun sama. So kat sini kita tengok, tu akan buat satu line untuk support dia line sikit kat sini. Okey, so kita lock.
So now ke manakah pergerakan market tu? Kita tengok pergerakan KuCoin ni dah pun daripada $8 so base $12 so expected tengah price itu adalah untuk on the way ke $12. So price itu sampai $12 expected mungkin ada rejection ataupun melakukan atas, tapi untuk long term memang melakukan kenaikan. So untuk kita back test macam cakap tadi di Ethereum ni KuCoin. So KuCoin macam cakap expected akan melakukan atas, price itu kita menuju ke $12. Kemudian expected tu lah bila sekira KuCoin ni berjaya one more time untuk test ni, kita expected price tu dah takkan jatuh reject. Berarti boleh jatuh, price tu masih lagi boleh inbound kawasan ni, tapi dia expected sebab ni dah 2 kali test, dia expected dia akan terus melakukan retestment, melakukan breakout, kemudian kita price target lah dalam $60 ke $70 tu. Dan kita tengok sebab apa momentum dalam cryptocurrency total market pun dah melakukan kenaikan, Bitcoin dah melakukan kenaikan, tu expected KuCoin pun akan terus one more test ni, kita expected dia akan breakout lah. So untuk ini, Zuan ambil KuCoin ni sambil-sambil kita buat analysis KuCoin. Kita sebab apa? Dia tengok chart ni very good untuk kita ambil sebagai contoh apa yang akan berlaku di Ethereum dan Bitcoin. So kita tengok sini, macam cakap lagi, bila price tu melakukan bawah naik atas, kita perlu tunggu retestment. Sebab apa retestment tu? Tengok kalau ikutkan macam ni, dua expected yang ni mesti dia sampai 0.6. Dia tak pernah tarik lagi, ini first time dia tarik. So ni probably yang ni dua expected kalau ikutkan jarak ni daripada ukuran mata tu lah, dua expected ini adalah kawasan retestment Fibonacci. So kita tengok swing low to swing high. So kita akan tengok ini. Tengok ini high, kemudian low, kita akan dapat ni. Tengok betul-betul di retestment. Tu kita tengok yang ini, box ini kita akan tengok swing box Fibonacci. Right, ini adalah kawasan retestment. Kita tengok macam mana box ini betul-betul berinteraksi bila sampai kawasan tu, kata kawasan retestment. So kita tengok box ni macam mana price itu daripada atas ni. So macam cakap, sama juga sekiranya Bitcoin sampai di 56k, kemudian Ethereum sampai di 34k, jangan terkejut sekiranya price itu terus melakukan kejatuhan bawah. So ambil opportunity, macam cakap, anda boleh jual sedikit, mungkin anda boleh jual dalam 20%. Anda nak buat, anda boleh buat, mungkin Zul akan buat, nanti Zul akan sharekan. Kita mungkin buat keluar sikit 20% investment kita dalam Ethereum dan Bitcoin. Kemudian kita akan tunggu retestment tu. Untuk di Bitcoin tadi kita 2 retestment, sama ada yang tunggu retest bawah tu anda boleh buy lah. So gunakan kalau anda nak ambil risiko, mungkin biarkan saja. Bila sampai sini anda tambah lagi bawa keluar modal lain. So apa pun boleh pakai strategi tu ikut anda. Sama ada nak bawa keluar sikit 20% atas ni dan buy bawah. So untuk ni kita tengok price tu betul-betul berlaku retestment di Fibonacci, retestment 0.6 Fibonacci. Sampai sini akan melakukan naik ke atas. So now expected tu kat manakah harap pergerakan, price tu akan melakukan kenaikan ke atas. So tengoklah, inilah kata powernya retestment. So apa yang Zomotif nak cakap ni lah, jangan terkejut bila Bitcoin sampai di 56k kawasan retestment. Sama juga di Ethereum bila sampai di 3.4k, jangan terkejut price tu jatuh di kawasan bawah. So untuk Ethereum ini, saya harap siapa yang tanya Ethereum tu, pergerakan memang sedang melakukan kenaikan. Tu siapa nak buy kawasan ni boleh lah kata buy sikit. Siapa yang dah ada buy kawasan ni enjoy profit. Tapi sekiranya price itu ada bounce di kawasan support ni, anda boleh buy lah, whatever buy. So untuk kata expected ni KuCoin dah akan tak ada bounce bawah dah, expected akan terus melakukan atas. Sebab apa? Dia dah pun 2 kali test kat sini. So untuk momentum kenaikan tu, untuk dia breakout resistance lebih kuat lah berbanding Ethereum dan BTC. So macam tadi kita tengok, inilah BTC. So expected boleh, jangan takut sekiranya Bitcoin ni daripada bawah ni naik ke atas 56 dan berlaku price tu melaku rejection sampai ke bawah. Jangan risau, ini adalah opportunity untuk break ke atas. Apa yang kita perlu risau sekiranya price tu break bawah ni. So break bawah ni barulah kita akan menggelabah sama. Itu je. Itu saja untuk malam ni. So banyak tu kan, hopefully anda dapat sedikit ilmu macam mana Zul ramalkan pergerakan price, macam mana tu tahu bila retestment tu ada retestment tu bad ataupun good retestment tu. So hopefully anda dapat sedikit ilmu untuk malam ni. Zekai, untuk apa yang Zul share ni, apa yang Zul minta adalah please like, please subscribe dan bantu Zul share kepada rakan-rakan lain. Share lah kepada grup-grup mana ya, tolong bantu Zul untuk dapat more subscriber. So banyak cakap, Zul dah pun 915 subscriber. So mostly mungkin dalam hujung minggu depan mungkin dah sampai 1k. Dan apa yang macam Zul janjikan, bila sampai 1k Zul akan tunjukkan Zul punya portfolio. So dengan tu anda boleh tengok lebih tulus lah. Zul lebih tulus, anda tengok berapa banyak Zul punya kripto, apa yang kripto tu buy, berapa total investment, berapa untung, berapa rugi. So anda boleh tengok secara detail. So anda boleh guna tu punya kata data tu sebagai anda punya
bagi anda punya info ataupun kata sebagai contoh lah, adakah Zoom buat ni bagus atau tidak. So please like, please subscribe. Jumpa lagi pagi besok. Assalamualaikum, bye bye. Everybody get your fucking hands up.